Kebudayaan merupakan salah satu aspek yang menjadi kebanggaan sesebuah masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama, khususnya negara Malaysia. Dalam erti kata lain, kepelbagaian kebudayaan yang wujud dalam kalangan kaum telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang unik. Antara kebudayaan yang wujud di Malaysia seperti tarian, pakaian dan banyak lagi. Namun begitu, fokus perbincangan pada kali ini lebih tertumpu kepada kebudayaan makanan, perayaan dan kesenian daripada pelbagai kaum. Kebudayaan makanan yang berasal daripada kaum Melayu adalah nasi lemak. Nasi lemak boleh dikategorikan sebagai makanan yang menjadi simbolik kepada rakyat Malaysia. Perkara yang membezakan nasi lemak dengan nasi kebiasaan yang lain adalah terletak pada resepinya yang tersendiri, di mana nasi lemak ditanak dengan menggunakan air santan. Selain itu, nasi lemak juga mempunyai aroma yang sangat wangi kerana dimasak dengan menggunakan helaian daun pandan dan halia. Seterusnya, nasi lemak juga dibungkus dengan menggunakan daun pisang bagi meningkatkan lagi aroma wangi terhadap hidangan tersebut. Malah, nasi lemak juga boleh dimakan dengan pelbagai jenis lauk pauk. Selain itu adalah kuih bahulu. Oleh kerana bentuknya yang kecil dan teksturnya yang ringan, maka ia sangat sesuai untuk dibawa ke mana-mana sahaja sebagai snack atau kudapan. Dari segi ramuannya pula, ia menggunakan sukatan gula yang banyak sebagai pengawet semula jadi bagi memastikan kuih tahan dengan lebih lama. Malah, kuih bahulu juga mempunyai aroma yang sangat wangi hasil daripada asap sabut kelapa semasa proses mempakannya. Terdapat pelbagai jenis makanan tradisional kaum Cina yang enak dan perlu dikenali oleh setiap rakyat Malaysia. Makanan tradisional kaum Cina yang masih kekal sehingga hari ini adalah seperti isang, kuih paku, kuih pulang, tang yuan, jiaozi atau dumpling dan lain-lain. Tiap-tiap hidangan tradisional kaum Cina mempunyai maknanya dan melambangkan sesuatu kebaikan kepada orang Cina. Sebagai contoh, isang merupakan sesuatu makanan tradisional kaum Cina yang perlu dihidangkan semasa meraih Tahun Baru Cina. Orang Cina mempercayai isang membawa maksud kekayaan, kemakmuran dan kemewahan kepada ahli-ahli. Zaman hari, dapat kita lihat bahawa makanan tradisi kaum India seperti roti canai, ayam tanduri, nasi biryani, muruku dan sebagainya telah bersebati dengan rakyat Malaysia walaupun berbeza warna kulit. Buktinya, rata-rata restoran di Malaysia pada waktu pagi akan dipenuhi dengan pelanggan yang menjadikan roti canai sebagai santapan sarapan mereka. Hal ini secara tidak langsung telah pun membuktikan bahawa masyarakat Malaysia telah pun menerima kepelbagaian makanan walaupun daripada kaum yang berbeza. Seterusnya ialah kebudayaan perayaan kaum Melayu. Yang pertama ialah Hari Raya Puasa. Yang kedua ialah Hari Raya Haji. Yang ketiga ialah Awal Muharram atau dikenali sebagai Mai Ijrah. Oleh itu, semua kaum mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka, mereka mempunyai nilai bertoleransi supaya kedaulatan negara terjamin. Bagi masyarakat Cina, mereka mempunyai pelbagai perayaan yang diraihkan pada setiap tahun. Antaranya ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini disambut pada awal tahun pada bulan 1 mengikut kalender Qamari Cina. Seperti yang kita dapat lihat, semasa perayaan adanya aktiviti ziarah menzarahi antara semua lapisan masyarakat dan juga ada aktiviti pemberian ampau. Dan juga memberi peluang kepada kaum lain untuk melihat persembahan tarian singa dan melihat bunga api yang dibakar semasa perayaan yang menjadi lambang perayaan ini disambut dengan meriah. Rakyat Cina juga meraihkan perayaan Dragon Boat Festival. Semasa Dragon Boat Festival, adanya aktiviti perlumbaan perahu naga yang pada dulunya ia diraihkan pada setiap kali perayaan dan kini ia menjadi salah satu aktiviti sukan di seluruh negara. Masyarakat Cina juga meraihkan perayaan Kuih Bulan. Semasa perayaan Kuih Bulan, masyarakat ini akan memasang tanglong yang pelbagai. Ini memberi peluang kepada kaum lain untuk melihat pelbagai bentuk, rupa, warna tanglong yang dipasang oleh kaum ini. Dipa Bali asalnya dipanggil Diwali. Masyarakat India akan memasang pelita dan setiap rumah mempunyai kolam yang dihiasi pelbagai warna. Antara makanan yang disediakan ketika Dipa Bali ialah tosai, idili, ladu, muruku. Muruku adalah makanan kegemaran
masyarakat di Malaysia. Pusam pula boleh dilihat apabila batu cave dipenuhi oleh masyarakat India untuk merayakannya. Bagi penganut agama Hindu, perayaan Thaipusam adalah perayaan yang akan menghapuskan segala dosa mereka dan bertaubat sepenuhnya dari kesilapan-kesilapan yang terdahulu. Terdapat juga penganut Hindu yang berani kerana mereka akan menusuk logam sehingga menembusi kulit tubuh badan dan juga anggota-anggota badan yang lain. Hari Wesak ialah hari yang penting untuk mereka yang menganut agama Buddha. Pada awal pagi, mereka akan mengunjungi kuil Buddha. Para Sami akan membaca kitab sutras dan bersembahyang, dan akhir sekali mereka akan melepaskan burung merpati. Mereka akan menyumbangkan makanan kepada yang memerlukan dan akan bersedekah kepada para Sami. Okey, yang seterusnya ialah seni kebudayaan kaum India. Di sini saya akan menceritakan tentang 3 seni utama mereka. Yang pertama ialah seni tarinya, yang kedua adalah seni muzik, dan yang ketiga adalah seni visual. Yang pertama, seni tari mereka. Seni tari mereka saya akan menceritakan tentang 3 tarian mereka, iaitu yang pertama Bharatanatyam, yang kedua adalah Bhangra, yang ketiga adalah Kartaka, yang mana Kartaka dan Bharatanatyam merupakan tarian tradisional mereka. Yang kedua ialah muzik. Muzik saya akan menceritakan tentang 2 instrumen muzik mereka yang agak popular. Yang pertama ialah Saraswati Veena, iaitu instrumen yang bertali seperti gitar dan biola. Yang kedua adalah tabla. Tabla ialah seperti gegendang yang mempunyai badan yang unik dan muka yang berbeza bagi menghasilkan harmoni antara satu sama lain. Okay, yang ketiga ialah seni visual. Seni visual mereka iaitu kolam, agak popular di Malaysia, yang mana terdapat di lantai-lantai pasaraya sebagai perhiasan ketika perayaan Deepavali. Seterusnya ialah budaya kesenian kaum Cina. Masyarakat kaum Cina juga mempunyai berbagai warisan budaya kesenian yang tersendiri. Seni kaligrafi Cina merupakan penyampaian maklumat dalam bentuk simbol dan falsafah huruf yang dilakukan melalui orang-orang Cina. Bukan sahaja orang Cina boleh menulis kaligrafi, tetapi kaum Melayu dan kaum India pun boleh. Selain itu, seni bina dalam kaum masyarakat Cina telah dibagi kepada 2 jenis, iaitu seni bina tradisional dan seni bina papak nyonya. Contoh dalam seni bina tradisional, nanga adalah simbol yang melambangkan kekuatan masyarakat Cina. Seterusnya, seni dari Cina juga terdapat beberapa jenis seperti tarian singa, tarian nanga, dan tarian kipas. Contohnya, masyarakat kaum Melayu dan India juga boleh belajar cara mempersembahkan tarian singa. Bagi kebudayaan kesenian orang Melayu pula, terdapat seni bina, seni tari, seni muzik, permainan tradisional, pakaian, dan adat istiadat. Dalam seni muzik terdapat pelbagai alat muzik, antaranya ialah kompang, gendang, angklung, rebab, gembus, rebana dan pelbagai lagi. Dalam seni tari pula terdapat tarian gamelan, tarian zapin dan tarian makyong. Dalam permainan tradisional pula terdapat congkak, wow, galah panjang, konda-kondi, guli, gasing dan pelbagai lagi. Bagi pakaian orang Melayu pula, terdapat baju kurung, baju Melayu dan baju kebaya. Akhir sekali ialah seni bina orang Melayu, iaitu rumah potong Belanda dan rumah bumbung panjang. Berbagai pihak belum mengambil tindakan supaya tradisi kebudayaan dalam setiap kaum tidak lenyap dalam zaman moden terkini. Pihak mini masa haruslah menghebatkan jenis kebudayaan setiap kaum dan kepentingan kebudayaan kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan kesedaran mereka dan mewujudkan perpaduan. Kesimpulannya, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai berbilang kaum dan bangsa, antaranya kaum Cina, kaum India, kaum Melayu dan kaum-kaum yang lain. Kita perlu bekerjasama bagi memelihara kebudayaan dan keunikan yang ada di setiap bangsa ini supaya tak lapuk di zaman. Seterusnya, kita perlulah bekerjasama ataupun bersatu padu bagi mengelakkan diskriminasi kaum dan hidup dalam keadaan harmoni. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Saya anak Malaysia.